Kekacauan tercetus apabila Zelensky memusnahkan armada Putin di Laut Azov dan menolak logistik Rusia ke dalam krisis yang kini telah sampai ke pelabuhan-pelabuhan dan benar-benar membuat Putin hilang kawalan. Drone Ukraine telah menyerang kapal tangki minyak, kapal kargo, kapal tunda, dan kapal sokongan yang digunakan oleh Moskow untuk membekalkan Crimea yang diduduki serta memastikan peredaran minyak di luar sekatan. Komander Pasukan Sistem Tanpa Pemandu Ukraine, Robert Brov, menyatakan bahawa 28 kapal telah diserang hanya pada awal pagi Sabtu ini, termasuk 21 kapal tangki minyak. Dan jumlah keseluruhan untuk minggu ini telah mencapai 76 sasaran maritim yang telah diserang. Tekanan itu begitu kuat sehingga Rusia telah menggantung sementara pelayaran melalui terusan Dom Azov dan menghentikan permohonan baru untuk laluan melalui Selat Kerch yang merupakan sambungan penting antara Laut Azov dan Laut Hitam. Pada masa yang sama, Putin telah meminta subsidi segera untuk meringankan harga bahan api di Crimea, di mana pihak berkuasa tempatan mengakui kekurangan bekalan, catuan, dan gangguan bekalan elektrik. Zelensky membalas dengan mewujudkan satu komando khas untuk memperluaskan serangan jarak jauh terhadap tenaga dan logistik Rusia. Apakah yang berjaya dilumpuhkan oleh Ukraine? Kenapa Putin tergesa-gesa mengumumkan bantuan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan baru ini semakin kuat selama 6 hari berturut-turut. Menurut Brov, 28 kapal telah menerima 73 hentaman yang disahkan semasa operasi awal pagi Sabtu ini. Dengan mengambil kira tindakan sebelum ini, pasukan Ukraine mendakwa telah menyerang 76 kapal Rusia antara 6 hingga 11 Julai. Kiraan tersebut termasuk kapal yang terkenal lebih daripada sekali dan tidak bermakna semuanya telah tenggelam. Kesan utama adalah mengeluarkan kapal-kapal daripada peredaran, memaksa pembaikan, meningkatkan risiko kepada anak kapal, dan menjadikan setiap perjalanan bahan api ke Crimea sebagai operasi yang jauh lebih berbahaya. Pada hari Jumaat, Reuters mengesahkan 3 kapal telah diserang, termasuk 10 kapal tangki minyak. Dalam kemas kini pada hari Sabtu ini, Brov mengumumkan 21 kapal tangki minyak dan 7 kapal kargo atau sokongan telah terkena serangan sepanjang malam. Sasaran itu bukan berada di laut secara kebetulan. Markas Besar Ukraine menyatakan bahwa sebahagian daripada kapal tangki minyak itu membawa bahan api untuk unit tentera Rusia dan juga mengangkut minyak serta produk berkaitan melalui laluan yang digunakan untuk mengelak sekatan antarabangsa. Rangkaian inilah yang dikenali sebagai Armada Selari Putin. Moskow menggunakan kapal-kapal dengan pelbagai bendera, pendaftaran dan perlindungan fungsi antarabangsa. Inilah rangkaian yang dikenali sebagai Armada Selari Putin. Untuk mengekalkan penjualan tenaga, menjana pendapatan dan membekalkan Brov yang Brov tidak dengan proses minyak. Brov merumuskan situasi dengan mengatakan bahwa armada selari Rusia sedang mengecil. Sekatan itu akan membawa maksud Anda. Selepas itu, pengawal sempadan Rusia telah menggantung laluan melalui terusan pelayaran yang menghubungkan Sungai Dom ke Laut Azov. Syarikat-syarikat juga telah diberitahu bahawa permohonan baru untuk menyeberangi Selat Kerch tidak akan diterima bermula jam 18.10 pada 10 Julai tanpa tarikh yang diumumkan untuk disambung semula. Rostov dan Krasnodar adalah antara wilayah pengeluar bijirin terbesar di Rusia. Harga gandum yang didagangkan di Eropah meningkat sehingga 4% kerana kebimbangan gangguan yang berpanjangan. Pelabuhan Rostov, Azov dan Taganrog terdedah secara langsung kepada krisis kerana mereka bergantung kepada pelayaran serantau untuk mengangkut gandum, bahan api dan kargo industri. Ukraine berjaya mengganggu satu laluan yang dianggap dilindungi oleh Moskow. Laut Azov berfungsi sebagai koridor dalaman Rusia sejak pendudukan wilayah di kawasan itu.
Kini, setiap kapal yang memasuki kawasan itu perlu mempertimbangkan risiko serangan baru yang dikendalikan oleh unit Ukraine menggunakan sistem tanpa pemandu. Crimea yang diduduki telah merasai tekanan itu sebelum sekatan maritim lagi. Sergei Aksyonov, ketua pentadbiran yang disokong oleh Moskow, mengakui pada 8 Julai bahwa situasi tenaga masih tegang dan pada beberapa hari tiada bahan api yang tersedia untuk dijual secara bebas. Semenanjung itu sudah pun melaksanakan catuan selepas serangan Ukraine menjejaskan laluan bekalan dan pencawang elektrik. Di Sevastopol, pihak berkuasa tempatan berkata bahawa wilayah itu menerima secara purata hanya 1/3 daripada bahan api yang diperlukan setiap hari. Putin bertindak balas dengan meminta Kementerian Kewangan membuat pembayaran segera untuk mengurangkan beban kenaikan harga bahan api ke atas penduduk Crimea. Arahan politik itu menunjukkan betapa besarnya tekanan. Kerajaan Rusia berjanji untuk mengawal semenanjung itu, tetapi terpaksa menggunakan subsidi untuk mengelakkan krisis itu menimpa rakyat secara langsung. Dalam tempoh yang sama, kerajaan Rusia melarang ekspor diesel untuk melindungi pasaran domestik. Penggiraan oleh Reuters menunjukkan bahawa pengeluaran domestik petrol telah jatuh kepada kira-kira 65% daripada kapasiti selepas serangan berturut-turut ke atas loji penapisan dan kemudahan tenaga. Oleh itu, beliau mengambil kesempatan daripada kesan tersebut dan pada 10 Julai telah menandatangani dekri untuk menubuhkan komando khas jarak jauh dalam angkatan tentera. Struktur baharu ini harus menumpukan semua sumber yang ada untuk mengurangkan keupayaan Rusia meneruskan peperangan. Langkah ini menyusun di bawah satu komando serangan ke atas kilang penapisan, terminal, depot, saluran pipe, dan laluan maritim. Pada hari Jumaat yang sama, masih belum diumumkan dekri pemulihan untuk hari ini. Masih pada bulan Julai, ia berada dalam rancangan kerajaan. Cadangan yang berkaitan dengan pencen pada bulan Julai. Orang Rusia Kompleks Zushiluga di wilayah Leningrad. Kompleks di wilayah Leningrad. Kompleks Ust-Luga di wilayah Leningrad. Kompleks di wilayah Leningrad. Kompleks di Leningrad. Kompleks Luga di wilayah Leningrad. Kompleks Ust-Luga, Leningrad. Kompleks Luga di wilayah Leningrad. Kompleks Ust-Luga. Terima kasih. Selain terminal dan depot minyak di Rostov. Kampen ini tidak terhad kepada kawasan pantai. Drone Ukraine juga telah mencapai loji penapisan Omsk di Siberia, kira-kira 2.700 km dari wilayah yang dikuasai oleh Kiev. Serangan lain turut direkodkan terhadap kemudahan di Tatarstan, Saratov, dan Bashkortostan. Kremlin membalas dengan ancaman untuk meningkatkan ketegangan. Dmitry Peskov menyatakan bahwa serangan-serangan itu tidak akan membawa kepada keamanan dan boleh menyebabkan Rusia memperluaskan apa yang dipanggil zon keselamatannya. Sumber yang rapat dengan kerajaan Rusia memberitahu Reuters bahwa Putin terus menolak rayuan untuk berunding dan tekanan dari Ukraine telah menguatkan keputusannya untuk terus berjuang. Ukraina mengambil kesempatan atas perpecahan ini dengan menggunakan sistem tanpa pemandu yang lebih murah untuk memaksa Moskow membelanjakan lebih banyak bagi melindungi kapal, pelabuhan, dan kemudahan-kemudahan. Rusia masih mempunyai keupayaan untuk membalas dengan serangan berat. Pada hari Sabtu ini, Rusia melancarkan 6 peluru berpandu balistik, 6 peluru berpandu jelajah, dan 121 drone terhadap Ukraina, menyebabkan kematian dan kecederaan di Odessa, Kiev, dan Kharkiv. Ketiga, kita perlu memberi lebih banyak sokongan kepada Ukraina, meningkatkan tekanan ke atas Rusia dan memastikan bahawa satu-satunya pemenang yang sah dalam perang ini ialah Ukraina. Zelensky sekali lagi meminta lebih banyak pertahanan udara daripada sekutu, kerana kekurangan pemintas untuk sistem Patriot terus menyebabkan bandar-bandar terdedah. Lesson yang diumumkan oleh Donald Trump untuk membolehkan Ukraina menghasilkan pemintas Patriot boleh mengukuhkan perlindungan itu, sementara Komando Baharu Jarak Jauh meningkatkan tekanan ofensif.
Putin kini berdepan dengan kempen yang menyerang secara serentak kapal, bahan api, ekspor, loji penapisan, dan juga kelangsungan Crimea sendiri. Zelensky bertaruh bahawa kos yang semakin meningkat akan memaksa Kremlin memilih antara berunding atau melihat pengurangan beransur-ansur struktur yang digunakan untuk membiayai dan membekalkan pencerobohan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui butiran Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, berfokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.